Okey, Assalamualaikum. Jadi hari ini kita akan mempelajari reka bentuk teknologi, okey. Tingkatan 3, bab 2 untuk tajuk 2.5 iaitu menyediakan jadual kerja dan 2.6 membuat senarai bahan peralatan dan bajet produk. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya apa aktiviti kamu pada hujung minggu. Okey, apa saja aktiviti kamu pada hujung minggu? Mestilah bermanfaat. Okey, seperti boleh juga kamu lakukan aktiviti bersama keluarga, beriadah, okey, jalan-jalan, okey. Ataupun boleh juga lakukan ulang kaji pada hujung minggu, okey. Jangan banyak buang masa lah, okey. Okey, sekarang saya akan nak terangkan apa itu jadual kerja, okey. Dan kenapa perlu jadual kerja dalam projek. Okey, jadual kerja ni dia memainkan peranan yang sangat penting untuk menyusun, mengemas, dan memastikan setiap proses kerja yang akan kamu lakukan tu berjalan dengan lancar. Okey, oleh itu kita ada 5 perkara penting dalam membuat jadual kerja. Okey, so cikgu akan terangkan satu persatu. Okey, ini adalah merupakan garis panduan menyediakan jadual kerja. Okey, pertama, menentukan aktiviti yang perlu ada dalam jadual kerja. Okey, dalam setiap kumpulan, kamu perlu melantik seorang ketua. Okey, dan cikgu nak dalam kumpulan kita ini akan ada 5 orang dalam satu kumpulan. Okey. Ketua kumpulan haruslah menentukan apa tugas-tugas yang akan dilakukan oleh ahli-ahli kumpulan yang lain. Okey. Seterusnya, menganggarkan sumber yang diperlukan untuk setiap aktiviti. Kamu perlu tahu apa sumber yang kamu perlukan. Itu pentingnya jadual kerja. Okey, sumber tu seperti bagaimana kamu nak melakukan tugasan tersebut, di mana, bila, pukul berapa, okey? Itu amat penting dan setiap ahli kumpulan mestilah terlibat, okey? Seterusnya, menganggarkan kos dan menyediakan bajet bagi projek. Okey, menganggarkan kos dan menyediakan bagi projek ni adalah amat-amat penting ya dalam dalam membuat sesuatu tugasan. Sebab bila kita boleh menganggarkan kos dengan betul, barulah kita boleh buat order bahan. Okey, dan kita boleh tahu kos minimum dan maksimum yang telah kita gunakan. Kemudian menganggar tempoh masa untuk melaksanakan aktiviti. Setiap aktiviti yang akan kamu lakukan mestilah mempunyai masa yang mencukupi dan bersesuaian dengan projek yang telah kamu bina. Kemudian, menyusun aktiviti mengikut keutamaan. Okey, seperti saya bagi tahu tadi, kenapa jadual kerja? Sebab untuk memudahkan kita melakukan aktiviti kan? Okey, jadi setiap aktiviti yang kita lakukan, kita perlu tahu mana aktiviti yang perlu dilakukan dahulu dan mana aktiviti yang boleh dilakukan kemudian. Untuk aktiviti yang perlu dilakukan dahulu seperti soal selidik mengenai keperluan pengguna, okey, melakar, memilih elemen rekaan, memilih prinsip rekaan, memilih teknologi yang ingin digunakan dan membuat lakaran. Okey, semua tu amatlah penting ya. Kamu perlu buat proses itu melalui rangkaan dan setiap proses yang kamu lakukan perlu didokumentasikan. Okey, seterusnya, saya ingin tunjukkan iaitu contoh jadual
kerja dalam bentuk cartagan. Okey, kat situ saya ada bagi tahu kenapa perlunya jadual kerja untuk mengelakkan kerugian masa dan kos, untuk mengawal sumber tenaga pekerja, untuk mengelakkan pembaziran, untuk mengurus bahan mentah secara sistematik. Okey, antara perkara-perkara yang kita perlu ada dan perlu kita letakkan dalam kita punya jadual kerja kita, iaitu penerangan keperluan pelanggan kepada pereka bentuk, iaitu kajian keperluan pelanggan. Kita mestilah tahu apa masalah pelanggan, mestilah tahu apa masalah terhadap produk yang sedia ada, iaitu kajian dan penemuan penyelesaian masalah. Sebelum sesuatu produk baru direka, kita perlulah mengenal pasti apakah masalah yang ada pada projek yang lepas. Okey. Kemudian perbincangan konsep bersama pelanggan, iaitu project brief, melakar reka bentuk produk, menyediakan mock-up atau model. Okey, apa itu model? Model ialah satu bentuk produk olokan, okey, yang dijadikan sebagai contoh untuk kita uh, tengok sebelum kita memulakan projek baru, okey. Kemudian menetapkan bahan dan alatan yang diperlukan, mencari pembekal bahan dan alatan. Kamu perlulah mencari pembekal dan alatan. Kalau katakan dapat sesuatu bahan tu, bahan tu agak mahal, cari lagi, pastikan bahan yang kamu perolehi dengan harga yang paling minimum. Okey? Kemudian membuat pesanan bahan. Seterusnya mendapatkan bekalan bahan. Okey, kamu harus merancang masa untuk memastikan bahan yang akan kamu pesan itu ataupun akan kamu order mestilah bersesuaian dan mengikut tarikh untuk kamu melakukan projek. Seterusnya mengukur, menanda dan memotong bahagian-bahagian produk serta memasang bahagian-bahagian produk tersebut. Apabila bahan telah sampai, kamu akan mengalami proses mengukur, menanda dan memotong. Kemudian kekemasan. Pada bahagian kekemasan, okey, amatlah penting kerana pada bahagian kekemasan kita akan menilai tahap kemampuan projek yang akan dibina itu. Okey. Seterusnya pengujian dan penilaian kefungsian. Setiap fungsi projek yang akan kamu buat itu akan dinilai fungsinya dan penambahbaikan yang telah dilakukan. Dan akhir sekali adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah penting untuk kita melihat apa objektif pada produk yang telah direka. Okey. Okey, seterusnya kita akan bahagikan tugas, iaitu sebentar lagi cikgu akan bahagikan satu kumpulan dengan satu gambar. Okey, aktiviti kita pada hari ini iaitu yang dipanggil nama Team World Web. Okey, macam mana Team World Web tu? Okey, cikgu akan bagikan kamu kertas mahjong, okey, dengan pen yang berlainan warna. Okey, dengan menggunakan peta alih, okey, kamu perlu meletakkan gambar produk di tengah-tengah kertas mahjong tersebut. Okey, kemudian menulis setiap ciri-ciri dan produk yang ingin kamu gunakan itu. Okey, ciri-ciri produk maksudnya objektif lah dan barang-barang yang kamu akan gunakan seperti contoh plastik, okey, bateri, cat, apa-apa saja barang yang ingin kamu gunakan. Kamu perlu detailkan ya. Okey, setiap kumpulan tergolong daripada 5 orang, okey, dan seorang ketua kumpulan. Ketua kumpulan akan membuat pembentangan pada sesi akhir pembelajaran kita ini. Okey? Okey, untuk kumpulan pertama,
Okey, kumpulan pertama, cikgu akan berikan gambar lampu hiasan. Okey, gambar lampu hiasan. Okey, pada kertas mahjong, kamu perlu cari setiap bahan. Seperti contoh, mentol, lampu, besi yang kamu ingin gunakan, berapa volt uh, lampu yang akan kamu gunakan, suis macam mana yang ingin kamu gunakan, berapa panjang suis, berapa jenis lampu dan setiap harga untuk barangan tersebut perlulah kamu senaraikan secara terperinci mengikut kehendak pelanggan. Okey? Okey, pastikan setiap ahli kumpulan memainkan peranan masing-masing ya. Okey, seterusnya untuk membuat beg tote ataupun beg guni. Okey, beg guni ni kita akan menggunakan material dia iaitu kain dalam berbentuk guni lah kan. Okey, so dekat sini kamu perlu melakukan proses, bukan melakukan proses, melakukan perkara yang diperlukan. Okey, perkara yang diperlukan iaitu kain, benang, jarum, mesin jahit. Okey, termasuk hiasan-hiasan yang akan kamu gunakan untuk membuat beg guni ini. Okey, kamu juga perlu tahu peralatan yang perlu kamu pilih itu mestilah selamat digunakan. Okey, dan pastikan setiap peralatan yang ingin kamu gunakan mestilah boleh digunakan oleh setiap ahli kumpulan dan setiap ahli kumpulan perlu mencuba dan membuat beg tersebut. Okey? Seterusnya, jam dinding. Okey, seterusnya jam dinding. Okey, untuk menghasilkan jam dinding ni, okey, apa perkara dan apa bahan yang diperlukan? Okey, antaranya bateri, kayu, kalau kamu ingin hasilkan jam dinding ni daripada kayu, okey, cat, dan beberapa bahan lain, okey? Okey, saya akan baik balik. Okey. Untuk mendapatkan hasil terbaik, mestilah bergantung daripada objektif yang kamu kena buat. Okey, so apa objektif untuk membuat lampu hiasan? Biasanya kalau kita tengok lampu tidur ni dia ada yang kecil, ada yang besar kan? Okey, untuk orang yang suka pada keadaan yang terang, yang cerah, mungkin dia perlukan lampu yang agak besar. Okey, tapi untuk orang yang suka pada keadaan yang agak gelap, malap dan suram macam tu, mungkin lampu yang kecil sedikit ataupun lampu yang agak kecil lebih elok lah. So, untuk bahan tu, kamu perlu gunakan bahan yang bersesuaian dengan target market yang ingin kamu letakkan. Okey, seterusnya, untuk beg guni ni pula, okey, kenal pasti apa fungsi, apa objektif beg guni ni. Sebagai contoh, dia ringan. Okey, cari bahan, apa bahan yang ringan. Okey, bahan yang tak mudah kotor. Okey, contohnya macam mungkin kalau kita nak gunakan fabric, mudah juga sebab dia boleh dibasuh, boleh dicuci. Okey, ataupun untuk yang nak gunakan bahan seperti plastik, mungkin hanya perlu dilap sahaja. Okey, saiz pula bergantung kepada siapa yang kita nak gunakan. Okey, sama ada kecil ataupun besar saiz tersebut. Dan jam dinding juga. Jam dinding ni kita boleh tengok saiz dia kalau kamu ingin letak di mana.
Kalau ingin letak di ruang tamu, mungkin saiznya agak besar. Kalau ingin letak di bilik, buat apa kita nak buat besar-besar kan? So, kita boleh gunakan ataupun buat saiz yang agak kecil dan comel. Okey. Jadi, sebelum kita memulakan sesuatu projek, perlulah diingatkan apa objektif yang ingin kamu capai. Okey, berdasarkan objektif juga akan dibuat penilaian. Di situlah kita akan tengok tahap siapa target market kita, berapa umurnya, sama ada lelaki ke perempuan. Di situlah kita boleh buat. Okey. Okey, pada peringkat ini kita akan cari bahan dahulu dan pada kelas seterusnya saya akan berikan kamu penerangan selanjutnya mengenai langkah seterusnya untuk membuat projek ini. Okey, jadi seterusnya pada akhir sesi pembelajaran kita hari ini, kita akan main sedikit game. Okey, dan cikgu akan sharekan link iaitu Kahoot game. Kamu hanya perlu menekan link tersebut yang telah saya kongsikan. Kemudian masukkan game code 04439949. Kemudian ikut arahan seterusnya. So, kita akan main game sekarang. Okey, tekan link tadi dan akan keluar macam ni. Kemudian masukkan nama kamu. Okey. Okey, kita tukar nama. Okey. Dan akan keluar soalan latihan ya. Soalan pertama. Pilihan di bawah manakah bukan prinsip reka bentuk? Lupa. Seterusnya. Next. Barisan warna bentuk saiz serupa dan ruang adalah elemen di atas yang merupakan prinsip reka bentuk. Salah. Okay. Next. PAK rupa satu tembok digunakan. Okey, ke soalan ketiga. PAK rupa satu teamwork web digunakan ketika sesi pembelajaran hari ini. Ya. Senarai bahan diperlukan untuk mengelakkan kerugian kos dan masa. Betul? Dan soalan akhir sekali, sebelum memulakan kerja dalam membuat projek, apakah yang diperlukan? Jadual kerja. Jadi itu sahaja untuk kelas saya pada hari ini. Saya harapkan semua pelajar dapat menjawab soalan dengan betul dan untuk sebarang pertanyaan pelajar boleh bertanya dengan saya dan insya-Allah kita akan berjumpa pada kelas akan datang. Terima kasih.